Seterusnya Tuan Haji, kita melayani pertanyaan yang ketiga pada malam ini daripada Andi Ahmad Rumu, Palu, Sulawesi Tengah. Pertanyaan beliau, saya mahu tanya, adakah herba HPA yang bisa menghilangkan ketagihan narkotika Tuan Haji? Narkoba atau di Malaysia ni saya dadah ni Tuan Haji, ketagihan dadah. Dipersilakan yang berbagi Tuan Haji. Ya, Masya Allah. Dalam hidup Pak Haji ni ada hanya 2-3 kes atau kasus yang Pak Haji dapat lihat yang bisa tinggal terus. Ada. Alhamdulillah. Daripada ada yang heavy, yang sudah heavy menggunakan injection, bukan injection kepada bahagian pada bahagian-bahagian biasa macam ni. Ada yang injection di penis, ada di injection dekat bahagian pusar ini dan juga sebagainya. Jadi boleh meninggalkan, ada. Dan kebanyakannya tidak berjaya. Kebanyakan yang tak berjaya itu bukan sebab kita tidak ada kaedah perawatan, tetapi kerana ketidakmahuan orang itu untuk bersungguh-sungguh. Kita bolehlah membawa kuda itu pergi ke sungai, tapi kita tak boleh paksa dia minum air. Kita boleh ajak dia, tapi kalau dia tak ada keinginan dalam tubuh diri ini sendiri, keinginan dia untuk berubah, kita tidak boleh ubah. Sebab apa? Pak Haji nak sebut bahawa bila kita sentuh saja narkoba ini, kalau sudah sampai ke peringkat yang teruk, narkoba ini ataupun dadah ini, Pak Haji nak sebutkan dia ada 2 unsur. Satu unsur kepada ilahiyah, satu ada unsur kepada unsur alamiah, fizik. Yang kita lihat kecanduan itu fizik, tetapi yang sudut ilahiyah, spiritualnya, dia dipengaruhi. Kerana narkoba ini dia ada unsur mengambil daripada tulang orang yang mati. Tulang orang yang mati itu iaitu orang yang telah mati kerana hisap narkoba itu tulangnya reput. Maka tulang itulah yang diproses. Bahan utama dimasukkan ke dalam mana-mana narkoba untuk membolehkan dia mempengaruhi roh. Kita sudah tentu pernah dengar bagaimana sihir digunakan. Orang ambil rambut, orang ambil kuku, orang ambil baju, orang ambil kain. Macam mana pakaian-pakaian yang ada pada tubuh badan seseorang, anggota-anggota yang ada pada tubuh badan seseorang itu dibuat, dipuja dalam bentuk sihir. Begitu juga narkoba bagi peringkat yang heavy. Mereka mengambil daripada tulang-tulang orang yang dah mati. Jadi pengaruh itu bila sudah masuk benda yang kotor dalam tubuh badan kita, bukan soalnya dia sihir ataupun tidak, tapi masuk sesuatu yang kotor dalam tubuh badan kita, berartinya roh dia akan terkontaminasi. Macam kita, kalau kita selalu makan makanan yang tak halal, memang kita tidak tahu makanan itu halal ataupun tidak. Misalnya kopi hari ini, kopi hari ini jangan kita percaya bahawa 100% mereka gunakan biji kopi Robusta Arabica. Kadang-kadang mereka gunakan lemak haiwan, lemak babi. Sebab itu di tempat Pak Haji ini, kalau ada buka dah ruko ataupun warkop, warung kopi, kemudian nak mohon supaya dapat izin halal, dia mesti menyamak terlebih dulu. Sebab apa? Sebab kopi itu selalu masukkan lemak. Baik, kalau kita tidak tahu, memang tak ada salahnya kita tidak tahu. Kita hanya dipertanggungjawab dalam agama yang kita tahu. Tapi kita tak tahu, kita minum satu benda yang haram. Betul, kita tidak berdosa, tapi hati kita terkontaminasi. Hati kita jadi berat, amal ibadat kita jadi berat, zikir kita jadi berat. Bagaimana kalau orang ambil narkoba, ambil daripada bahagian tubuh badan manusia, tulang manusia yang dihancurkan, dia masuk dan dia ambil pada setiap hari. Maka dengan sebab itu diri dia tu, dia sudah tidak dapat dikontrol lagi. Jadi susah. Jadi oleh sebab itu pendekatan dia kena melalui satu proses taharah. Taharah bukan hanya tak ambil wudu, tapi dia kena taubat dengan taubatan nasuha, dan dia kena duduk bersama guru-guru mursyid, guru yang jadi murabbi, yang boleh mendidik hati dia tu. Mendidik hati dia tu supaya dia jinak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya kita bagi dengan obat-obat herba, tak mau dia. Tak mau.
Hanya yang boleh kembali dia hanyalah bila dia mencari Allah kembali. Bila dia mula pengembaraannya untuk jadi manusia yang baru dilahirkan semula dan dia mula mencari Allah, insya-Allah dia boleh keluar daripada jalan itu. Kalau tidak, tak boleh. Kerana nafsu itu sudah dikenderai, dia sudah jadi nafsu itu telah ditunggangi oleh syaitan. Itu yang agak sukar. Apakah herba yang boleh kita berikan? Boleh. Ada herba yang boleh kita berikan, misalnya HGH boleh kita berikan, wave boleh kita berikan. Tetapi sejauh mana HGH dan wave ini boleh membantu? Dia akan boleh membantu sekiranya seorang pesakit itu sendiri yang menyerahkan dirinya untuk kembali semula di jalan Allah. Itu pengalaman hidup daripada Pak Haji melihat kasus ini. Yang kedua, salah satu bahan yang digunakan di dalam perubatan ni ialah anti-raps. Anti-rap tu dia boleh menghilangkan kecanduan narkoba, tetapi di peringkat awal. Narkoba yang peringkat awal. Misalnya ganja, itu boleh daripada daun ganja, itu insya-Allah dia boleh tinggal. Tetapi kalau peringkat awal ni kita boleh ambil dia dengan anti-raps. Kalau kita tak mau ambil anti-raps, pergi cari busut. Busuk tu ialah tanah yang meninggi, ada rayap di dalamnya, anai-anai dalamnya. Sarang anai-anai tu. Dulu Pak Haji lihat macam mana sarang anai-anai tu diambil, dikeringkan dan dijadikan serbuk, dibuat minuman ke dalam air untuk hilangkan kecanduan narkoba. Masya-Allah. Dan dia gunakan satu kaedah, iaitu pokok hati-hati. Pokok hati-hati mungkin bapa ibu tak tahulah. Hati-hati hijau, pokoknya hijau semua. Akar dia kalau kita asar, kita ambil airnya, yang kita asar sapu seluruh badan ni, menggigil kedinginan. Ya. Tetapi yang Pak Haji lihat ya, sejauh yang Pak Haji lihat sekalinya, dia bergantung sejauh mana kesedaran, hidayah, petunjuk yang Allah nak bagi kepada orang yang mengambil narkoba tersebut. Kalau sudah turun mendarat hidayah Allah di hatinya, insya-Allah tidak ada perkara yang mustahil di dunia ini, insya-Allah.